Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita sambung sedikit lagi perbincangan kita dalam tafsir Al Rahman, yang mana dalam kuliah secara lepas kita telah baca sehingga ayat 129 surah Al-Imran, yang mana dari ayat tersebut Allah SWT menceritakan tentang peperangan Uhud. Dan sebelum peperangan Uhud, Allah SWT menceritakan kepada kita bagaimana Allah SWT memberikan kemenangan kepada orang Islam dan peperangan Badar. Walaupun jumlah tentera Islam dalam peperangan Badar itu lebih sedikit berbanding dengan tentera musyrikin pada waktu itu, tapi Allah SWT telah memberikan kemenangan dengan menurunkan malaikat sehingga 3,000 sehingga 5,000 malaikat yang diturunkan dengan berpakaian seragam untuk menolong tentera Islam berlawan dalam peperangan Badar. Dan hasilnya tentera Islam telah menang dalam peperangan tersebut yang berlaku pada 17 Ramadan tahun yang kedua Hijriah dengan suatu kemenangan yang besar sehingga berjaya menawan, kalau tak silap ingat saya, 70 orang musyrik di Mekah dijadikan tawanan perang. Dan Allah SWT menceritakan kepada kita orang Islam secara khususnya pada zaman Nabi dan pada kita ini ialah untuk memberikan semangat kepada mereka berhadapan dengan musuh walaupun musuh itu ada jumlah yang lebih ramai. Jadi kita masuk pada ayat yang seterusnya, walaupun masih lagi berkisah sekitar peperangan Badar dahulu, tapi dia masuk celik dengan ini ialah sebagai suatu peringatan kepada orang yang beriman pada waktu itu dan juga kepada kita ini. Itu ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan atau mengambil riba dengan berlipat-lipat ganda, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah supaya kamu berjaya. Di bawah ini ditulis riba adalah diharamkan dalam segala bentuknya, sama ada berlipat ganda ataupun tidak. Ayat ini hanya menerangkan sejahat-jahat bentuk riba yang biasa dijalankan pada zaman jahiliyah. Jadi berdasarkan ayat ini Allah SWT melarang kita orang Islam ini bermuamalah dengan riba walaupun sedikit. Cuma disebut apa-apa mudha'afah berganda-ganda dalam ayat ini ialah untuk menunjukkan amalan yang berlaku pada zaman jahiliyah, di mana mereka menggunakan riba yang berlipat ganda. Dan riba ini asalnya daripada orang Yahudi. Orang Yahudi lah orang yang mula-mula memperkenalkan riba dalam perniagaan, dalam jual beli, dalam pinjam meminjam. Tujuannya adalah untuk menindas orang-orang yang bukan Yahudi. Mereka mengharamkan riba di kalangan sesama Yahudi, tetapi riba ini boleh dikenakan kepada orang yang bukan Yahudi. Dan orang Yahudi terkenal dalam sejarah, sehingga hal ini urus niaga dalam dunia ini diikat ataupun dipengaruhi oleh musuh ataupun amalan riba. Apa ini suka untuk kita nak buat riba. Jadi orang Yahudi orang yang mula-mula macam saya sebut dulu kalau kita kaji sastra Inggeris di sekolah dulu, kita baca buku Shakespeare. Antara buku Shakespeare yang terkenal adalah The Merchant of Venice. Nama buku dia The Merchant of Venice, Saudagar Venice. Dia ada banyak buku Shakespeare, So Like Romeo Juliet, The Taming of the Shrew. Kalau kita baca banyak buku dia, ia jadikan teks sastra Inggeris. Antaranya The Merchant of Venice, Saudagar Venice. Venice ini di Italia. Jadi dalam itu dia cerita tentang seorang saudagar yang terkenal kaya tapi juga jahat. Nama dia Sherlock. Sherlock ini ialah bahasa Yahudi.
bangsa Yahudi yang menggunakan kekayaan dia untuk memanipulasi rakyat dan memeras oleh miskin. Dia pinjam, kena bayar berganda-ganda. Kalau tak dibayar, kalau tak dapat siapa anak bini pun akan dirampas oleh orang yang intention. Jadi Shakespeare tulis dikatakan berkritik ialah mengkritik amalan yang dilakukan oleh Yahudi pada waktu itu dan mengkritik orang-orang Yahudi, tapi dia mengkritik secara jelas. Dia tak berani sebab Yahudi ini menguasai ekonomi dan juga politik di barat. Sampai hari ini pun orang tak berani mengkritik Yahudi secara terbuka. Dulu orang yang buat kata Fok ni dia tulis tentang Yahudi di International Jew. Dia tulis buku dan dia tulis sponsor untuk jatuh buku ni, mendedahkan kejahatan dan perancangan jahat Yahudi dalam dunia. Tapi buku ni bagi nak jual, sebab bila sudah jatuh tak ada duit kedai, buku yang beli habis. Dia beli habis dia tahu buku tu dia bakar, dia musnahkan. Jadi orang tak ada nak beli. Dalam buku ni tidak boleh diterbitkan. Allah masa saya belajar tu barulah ada orang berani sebutan terbit. Dan sekarang ni ada dijual, saya beli. Dia ada yang rekaset, ada yang komplit di International Jew Yahudi antarabangsa. Buku ni juga dia banyak sosok tentang perancangan jahat Yahudi, komplot-komplot yang dilakukan oleh Yahudi. Dan salah seorang askar mereka kena William Clark, dia ada tulis untuk The Pawn in the Games, tidak dipakai satu The Pawn in the Games. Iaitu buku ni dia cerita tentang rancangan-rancangan yang dibuat oleh Yahudi dalam dunia, sehingga perang dunia yang pertama, perang dunia yang kedua itu dicetuskan oleh Yahudi antarabangsa yang juga ada nama Zionisme. Dan Israel ini pun ialah dalil yang berada di belakang penubuhan Israel, dan kejahatan Israel ini ialah didalami oleh Zionis antarabangsa. Jadi ini ayat. Jadi balik pada cerita kita ni, cerita mula bila sampai masanya. Jadi dalam ayat ini ialah larangan kepada orang beriman daripada memakan riba. Dia guna istilah memakan, ataupun kalau kita guna bahasa lain bermuamalah, beramal ataupun mengambil riba dengan secara berganda. Dan dia kata dalam kamu bertakwa kepada Allah supaya kamu berjaya. Maknanya riba ini kita respect dan berusaha menjauhi setakat yang kita boleh. Memang ada zaman ini ada satu hadis Nabi kata susah kita nak lari daripada riba pada akhir zaman. Kalau kita lari sekalipun debu-debu riba itu kena juga pada kita. Itu Nabi pernah sebut dalam hadis. Ayat bagaimana riba itu sudah establish sistem riba. Dari istilah ini bagi interest ataupun usury. Ada dua istilah dalam ekonomi. Satu bagi interest, satu lagi usury. Usury ini biasa istilah yang digunakan untuk rujuk kepada riba. Itulah we pinjam ambil lebih, we pinjam ambil lebih, dan gunakan cahaya yang berlaku. Mungkin kita kata apa ni macam ada untuk negara kita pinjam 30,000 kena bayar siapa 50 hingga 100,000. Mungkin waktu yang dimaksudkan apa tapi riba-riba biasa itu berlaku ada pinjamnya dan jual beli. Dan ini di sekian lamanya memang dibutuh oleh pengampun. Sebab tadi kalau Islam ini kena berusaha menjauhi riba. Dulu boleh jadi kita tak ada pilihan, bank tidak Islam atau lalu kita ada bank Islam, maka kata ulama mesti pilih bank Islam. Sistem yang Islam itu lepas tekan keadaan itu barulah kita boleh terlibat dengan riba itu sekadar yang dibenarkan oleh ulama. Saya pernah tanya guru saya itu waktu belajar. Dia kata memang masa itu tak ada Islam. Saya ingat lagi dia pinjam beli rumah, dia beli kereta, dan dia tahu benda buat ringan segi hukum. Cuma kita ambil dari asas darurat. Karena darurat ini membolehkan kita buat benda yang tidak baik. Darurat itu dia pun mahzurah kaedah kawaid fikihnya ialah darurat itu mengharuskan benda yang haram. Contohnya bila terlalu lapar, kalau kita tak makan, ada makannya boleh mati, daging babi pun kita boleh makan. Jadi kalau kita terpaksa minjam, sama ada kita nak rumah, kita nak beli rumah, kita nak beli kereta, tak ada pilihan kecuali sistem yang riba pada waktu itu
diharuskan kita guna sistem tersebut, tapi sekolah masuk sekolah dengan mana? Kalau rumah kita pergi dulu, rumah harga 200,000, maka kita pinjam setakat 200,000 saja. Jadi kita ambil dulu beli rumah sampai 300, 400,000. Kalau keperluan kita hanya 200,000. Kereta lah juga. Kalau keperluan kita kereta tu harga 100,000, maka kita pinjam atau beli kereta yang berharga 100,000. Jangan beli 300 atau 400,000. Mengambil kesempatan. Sebab kita memakai dari babi, boleh makan sekolah untuk mengelakkan mati. Jangan pakai sekor. Kalau boleh dua makan dari babi, ada dua pakai sekor dia. Jadi makan tu dia bagi dasar kaedah lagi mari. Dia kaedah rasanya al-darurat tubihul mahzurat. Darurat mengharuskan buat benda yang haram. Satu lagi al-darurat tuqaddaru biqadariha. Darurat ni diqadarkan mengikut keperluan saja. Itu jangan ambil kesempatan, itu namanya. Jadi kita guna ni terlibat guna ni sekadar yang perlu, sekadar yang. Tapi kalau kita ada pilihan macam learning kita ada pilihan, ada sistem Islam, sistem yang bukan Islam. Tentulah kewajipan kita orang Islam kena ambil orang Islam. Ada setengah kata mahal, Islam cak mahal tu lebih baik daripada orang umur bercakap dengan agama. Lah mahal sikit. Dan memang waktu saya di universiti, waktu saya kerja di WAI, bersyarat-bersyarat di WAI ini, boleh kata semua tak terima Islam, tidak iktiraf Islam. Sebab dia kata tidak betul-betul Islam, tidak betul-betul Islam. Masih lagi menekan orang dengan cara yang tinggi. Sepatutnya PJP dari Islam ini nak tolong orang, bukan nak cakap orang. Jadi Islam ini jadi mahal. Jadi masa tu balik Dr. Halim Dato' Halim ini dia mengasah Islam waktu itu. Dato' Halim kedua di UAE pelanggan dengan pesyarat ekonomi di UAE dia mengasah masa itu. Jadi pertemuan pribadi. Dan lama pesyarat UAE itu paling terima sistem ataupun kaedah-kaedah yang ada dalam Islam. Jadi tak tahu lah sebab saya itu tidak rapuh dari universiti. Saya punya cerita masa itu. Tapi tak apa kalau kita baik dan pilih yang berasal dari Islam daripada pilih kita. Dan sekarang ini banyak sudah pilihan pada kita. Banyak bank yang sudah menjadi bank Islam, dan ada bank yang tidak Islam tapi ada counter ataupun dia panggil syariah itu, counter syariah macam OCBC, Bejino tu. Sudah ada Islam Al-Amin, OCBC Al-Amin. Itu jalan-jalan Islam. Ada pihak satu parti Islam, pihak Muamalah, pihak Islam, BSN, itu dia satu parti lah. Jadi Islam, mepeng pun nak buka satu parti Islam. Jadi bila kita ada pilihan lagu ni, di segi kaedah hukumnya, kena ambil Islam. Jangan buat main depan. Kata-kata kita tengok orang kita ni duk main juga, walaupun ada pilihan. Masih lagi terlibat dengan Muamalah yang tidak betul. Ni tak benar kita sebagai Islam. Waktu tak ada apa, tapi kalau kita ada pilihan, kita kena utama cara Islam, barulah kita boleh selamat. Sebab riba ni dosa yang besar. Antara dosa besar yang menghalang kita masuk syurga ialah amalan riba. Dan tak ada kejahatan yang Tuhan istilahkan. Dulu kita baca ayat kan, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau siapa-siapa yang beramal dengan riba, terlibat dengan riba, terkata fa'zanu biharbin minallah. Istihab dia Tuhan istihab dia, Tuhan dan Nabi istihab dia kepada orang yang terlibat dalam amal riba. Tak ada dosa lain yang Tuhan istihab dia. Berzina, Tuhan tak istihab dia. Walaupun bunuh zina, bunuh orang, Tuhan tak istihab dia. Ngokok, Tuhan tak istihab dia. Tapi riba itu kata fa'zanu biharbin minallah wa rasulih. Istihab dia daripada Tuhan istihab dia, daripada Allah dan daripada Rasul. Tuhan dan Rasul ini boleh dengan orang yang beramal dengan riba. Jadi benda ni kena pakat-pakat diingatkan. Sebab ayat ni dia kata wattaqullah, hendaklah kamu bertakwa, takut gerung kepada asal Allah, supaya kamu berjaya di dunia dan juga di akhirat. Dan kita tengok dalam dokumen ekonomi dunia itu di dalam lepas antara puncak kejahatan ekonomi dunia itu adalah sistem riba. 2-3 tahun pakai bila dunia ni diancam oleh kejahatan ekonomi, sistem bank Islam di Eropah, di Barat kita tidak terjejak.
Tidak terjejak. Tapi bank lain, bank konvensional, dari istilah panggil bank konvensional ni, bank biasa ni terjejak dulu. Kerana sistem riba. Sebab sistem riba itu memang sistem Yahudi. Yang dibuat tujuan mahkamah besarnya untuk menindak orang-orang yang miskin. Sedangkan dari Islam, orang miskin ini kita tolong, kita beri dia untuk tolong dia, bukan ambil kesempatan. Sebab dalam Islam ini macam masuk mereka mahu kita nego, jangan ambil untuk yang lebih-lebih. Sebab kita sebenarnya bila kita nego, kita menunaikan fardu kifayah. Kita nak bantu masyarakat, memenuhi keperluan hidup dia. Bila kita pecah lebih, kita ambil untuk yang lebih sehingga membebankan orang. Kita sudah melanggar tujuan yang sebenarnya. Nego kita tak jadi ibadah. Jadi betul-betul bisnes, tak ada ibadah. Tapi kalau kita ambil untung itu sekolah, asal jangan kita rugi sama kita tutup jalan tak ada. Tapi orang tidak disusuk. Dalam istilah kita jangan jadi kita dagang di masuk lain. Jangan jadi kita dagang. Kita dagang dengan meletakkan charge dan mengambil untungnya dan berlipat-lipat ganda sehingga menjadi beban kepada masyarakat. Tapi orang pas beli juga dengan kita pasal tak ada pilihan. Jadi ini tidak betul di segi Islam. Ini maksudnya nego cara Nabi. Ini orang yang bila nego cara Nabi jangan betul. Nak mati mereka. Nabi baru tu cuma kayak itu dan beratus untungnya. Dan jangan tipu orang itu maksud nego cara Nabi. Nabi kalau jadi bagi apa itu tak boleh. Awak ni tak boleh. Apa dua puluh sini. Awak ni boleh. Itu Nabi kita ni susu. Bapak sebab mau boleh, bapak kita cukup tak boleh. Orang terang nak beli 10 butir. 10 butir boleh buat koyo. Butir apa namanya? Menyukup. Oh, balik rumah menyukup. Sebab dia terang apa lain. Kalau dia jual apa lain. Hotel kan juga. Dia 5 hotel terang atas. Bila kata main 2 kali, dia kau boleh bawa. Dia biar dia bawa, dia balik. Kalau dia bawa, dia muka terang atas. Balik rumah. Hotel tak comel. Boleh wajib. Nyokok pula semua. Jadi tak ada pasal-pasal kita ni mencetuskan masalah dalam masyarakat. Orang yang nyokok pada kita bunuh. Jadi waktu kita penting kita jual kan betul lah ni kau bagi kau ni kau buat comel awal buat musik kau ni orang itu dia lain sikit orang mati lagi orang fikir dia beli orang boleh orang ada fikir dia beli boleh orang tak pandang kita sebab itu banyak awal buat mahal siasat berkosong terus sekali sebab baru-baru oh tak oh ni mati amal juga siasat bersih dia ni mati kali dia pakai itu sebab tu amal juga 5 hias sekali ni baru mati 10 hias sekali orang pasti belinya kita tapi kalau kita tipu orang menyumpah kita nego kita tak berkat dengan Tuhan aku dosa dan tak ada pasal-pasal ini maksud nego cara Nabi nego cara Nabi bukan tidak ambil untung macam mana kita mengambil untung tapi untung yang tidak sampai orang merasa tertekan dengan kita. Itu penting kalau kita kena ingat. Baik, lepas tu Rasul kita itu berkata ayat seterusnya juga kata wattaqunna allati uiddat lil kafirin dan peliharalah diri kamu daripada api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi bila Tuhan suruh kita ni menjauhi diri daripada riba, Tuhan suruh kita ni takut kepada Tuhan, berlindung daripada azab Allah. Dan yang kedua manggil dia dulu wattaqunna allati uiddat lil kafirin, takutlah ataupun peliharalah dirimu daripada api neraka yang disediakan bagi orang kafir. Api neraka ni asalnya disediakan untuk kafir. Kafir ni buatlah kalau kita ngaji dalam ilmu tauhid, kafir tu macam Yahudi, Kristian, kafir orang jadi sebuah berhala, kafir orang jadi kafir nikmat, kafir engkau macam-macam kafir. Tapi semua ni asalnya sedia untuk kafir. Maka kita sebagai orang pimpin jaga diri kita ni, jangan kita masuk dalam neraka. Sebab neraka ni bukan tempat kita. Itu mudah bahasa. Sebab neraka ni bukan untuk kita, dia buat untuk orang yang kafir. Kita sebagai orang mukmin kena jaga, jangan sekali-kali kita ni terjatuh dalam neraka. Sebab bukan tempat kita neraka. Itu maksudnya gitu. Jadi antara nak menjauhi diri daripada neraka ni dengan mengelakkan daripada riba. Riba adalah salah satu perkara yang boleh membawa kita kepada neraka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat seterusnya kita kata wa atiiullah wa rasulahu la'allakum
Taatlah kepada Allah dan Rasul dan semua perkara, termasuklah waktu kuliah ini sebab dia rujuk pada peristiwa PU dan peristiwa-peristiwa lain. Pentingnya kita ni taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dengan taat kepada Allah dan Rasul ni, kita akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat dari dunia dan rahmat di akhirat. Jadi lepas tu dia mari ayat seterusnya, ayat 133. Dia kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin, dan bersegeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bila Tuhan share kita ni elok daripada neraka, patuh atau taat kepada Allah dan Rasul, Tuhan besar kita ni supaya meningkatkan amal ibadat, supaya mendapat keampunan Tuhan dan mendapat syurga. Yang mana syurga ni seluas langit dan bumi. Luasnya seluas langit dan bumi. Ini orang tanya Nabi, ya Rasulullah, bila kiamat hari tu mana langit dan bumi? Bila kiamat hari? Itu Nabi tanya wali tu manusia, bila mana mati? Nabi jawab untuk manusia bila mana mati? Itu yang untuk manusia kan? Kalau kita kata dengan gula apa? Jadi untuk mana bila mana mati? Kita untuk mana? Kalau kafe sejatuh kita lipat-lipat juga lebih ini. Tak boleh tahu untuk mana sejatuh untuk ini. Kafe mana dulu luar. Tapi sih itu lagi gulung mana? Dia kesipan mana? Itu kan Nabi jawab balik bila orang tanya itu mana dunia ni, langit bumi ni bila berlakunya kiamat. Jadi Nabi tanya balik, jawab dengan pertanyaan itu manusia bila mana mana? Tak boleh jawab, tak setuju dah, tak boleh jawab kan? Maknanya kerja Tuhan ni mudah ya, mudah. Jadi orang ni Tuhan kata seluas langit dan bumi, syurga-syurga ni luasnya seluas langit dan bumi. Dan bumi ni bukan bumi kita ya. Bumi ni bukan kita je, bumi ni luas, bumi ni mana? Kalau kita ni bumi yang diambil oleh manusia, planet lain, makhluk lain duduk. Yang kita pakai sistem cakrawala, seluruh dunia ni kau mana? Matahari bau putih ada dunia. So matahari ada planet lain. Setiap ada bagi kamu, dia bagi sistem tu dia ada matahari dia pun. Kalau kita baca dalam dunia ni mana? Berlapis-lapis. Langit saja 7 lapis. Kalau ada cerita Isra Mi'raj naik 7 lapis. Nabi lalu setengah buka sebitu naik sapi, buka sebitu naik sapi, sampai ke Sidratul Muntaha. 7 lapis langit saja. Bumi pun 7 lapis. Tu kok kita nampak, kita bagi sama dunia. Langit dunia. Kalau kita nampak, langit kita tak nampak. Mana orang kalau Superman hidup ke lebih, Iron Man ke lebih, waktu lagi mana? So yang di luar. Jadi syurga ni yang sedia kepada orang yang jujur ni, orang yang beramal soleh, luasnya semua langit dan bumi. Sedia satu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Mu'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang yang bertakwa. Siapa dia bertakwa ni? Antara ciri orang bertakwa ni ayat seterusnya, iaitulah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kazimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini antara ciri orang yang bertakwa. Dalam permulaan surah Al-Baqarah kita baca apa? Dia kata zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran ini jadi petunjuk kepada orang bertakwa. Siapa dia? Ciri orang bertakwa alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu antara ciri orang bertakwa. Ni dan ayat itu terangkan sifat orang yang dikatakan bertakwa. Yaitu sini dia kata iaitulah orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingatlah Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Jadi sini dia sebut antara ciri bertakwa ni, permulaan surah Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang beriman dengan benda ghaib, wa yuqimuna shalah, orang mengengkar sembahyang. Yuqimuna shalah ni dia bukan takat sembahyang selesai.
dia semaya sokong. Semaya itu menjadi amal yang harian, tak tinggal di waktu. Paling itu dikatakan yuqimu nas-shalah. Kalau semaya rumah saja atau semaya gayo ya, itu bukan yuqimu nas-shalah. Ada kan jumlah dua kali setahun. Kau jumlah sikit lagi sekali seminggu. Ada jemaah kami teh awal dengan baju Melayu siap pasal. Pakai baju Melayu. Oh pakai kas kulit itu dekat rumah. Tapi sekali itu dia main. Jadi mana? Itu bukti-bukti bahasanya. Kok yuqimu nas-shalah ini mengekar semaya. Semaya ini jadi baik hati. Jadi akhlaknya 5 waktu tidak tinggal. Batu wayu apa tu wayu? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari mana apa yang kami punya dia belanja harta. Dari sini saya boleh sedikit kita kata orang yang bertakwa ini orang yang mendermakan hartanya pada masa sendiri dah susah. Dia waktu besok mau bikin ini dulu orang berbelanja selain zakat. Kalau kita tengok setengah ulama pada ini selain zakat sebab zakat itu wajib. Orang ini selain zakat kita derma, kita sumenge, kita sedekah, kita tolong ya. Dan dia buat semua benda ni tak kira masa. 3 biti mana, dia mana. 3 biti sikit, jauh sikit. Bukan kata tak ni tu. Ada kadang-kadang kita ni esok dulu biti. Ada apa tak ada popasnya tak ni. Kalau ni dia bisa ada sikit, sikit. Faham kata? Sedekah ni kita melatih kita ni walaupun sikit. Tak lebih banyak sikit, 10 sen, 20 sen. Tak tu apa paling penting kalau mata nak mati 2 ribu. Karena kita kalau dia ada tak dia nanti ada binti. Tak kita tak ada binti. Kita main coba kenapa pipa dengan video ada binti. Habis ini balik kita ke binti jual kuih. Binti jual kuih dia tu berapa kopi. Jadi bila ada binti. Jadi jangan pulang itu. Ada kuih. Setakat kita boleh tu. 10 sen. Tak salah-salah juga 10 sen. Tak salah ya. Okey. Kata suami bunyi dalam motor tunggu. Tebak kata. Sebelum kita main jemaah itu buku sia-sia ada betul-betul biar luar. Jadi kalau saling dalam dan otot tak pun tidak punya token tu undung panjang tu kan. Pada setengah orang hadir kan. Kamu tidak nak mengaji juga kita. Tapi tambah sekali buku habis besar. Buku lah kita tengok besar kalau punya buku ni balik buku kosong ada otot. Buku kosong ada otot lagi. Pak 5 lapis buku hanya dia baru ke kotak sama 5 lapis. Kita dekat pasal bawa balik suami ni bawa jadi balik balik satu je. Tapi bagai ada tu lah. Tapi tu banyak pandai. Pandai. Dia nak suruh kita naik semangat. Buku susah biar balik kecil tak ada. Jadi bui semua. Jadi buku masuk kita kata nanti kita kaya kita sendiri. Sebab bila kita nak sendiri. Dan kadang-kadang manusia ni bila ada mimpi kena bulan. Kena bulan pula. Belum ada mimpi kau ya. Kalau boleh mimpi ni masjid yang sudah pakai ya. Kalau ada mimpi. Aku nak pergi nak pergi mungkin mau tak sampai biar boleh mimpi ni. Aku boleh lihat habis. Boleh mimpi tu dia tak tahu. Kenapa? Bila kita kena belanja. Ada juga pasal dia. Jadi maka sebab tu sini dia kata dia ni derma tak kira sendiri, tak kira susah. Yang kedua, ciri yang kedua, orang-orang yang menahan kemarahan. Maka ni sifat itu adalah ambut buat-buat Tuhan pada perkara malu. Tuhan pada perkara malu. Jadi sifat malu itu ada. Dan kita sebut beringat dengan kemarahan. Mungkin beringat dengan kemarahan manusia. Sebab bila aku malu, ada orang yang bersekat. Tapi Tuhan ni hebat dia. Kasih sayang dia malu dulu malu-malu. Gerak dia tapi tak bui. Begitu air ni main air tu. Macam tu basuh naik. Biar tak dia cuba. Jadi Tuhan ni dia tu kasih sayang itu lebih pada malu. Tapi sebab malu sebab dia satu hadis kursi dia kata apa itu inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmat aku kasih sayangku mendahului kemarahan murka. Maknanya ada sifat malu tu dengan Tuhan. Kita manusia pun memang lebih. Sebab malu ni penting. Kata Ibn Ghazali, sifat malu ada kita buat. Orang Islam ada buat sifat malu dari diri. Yang penting mengawal malu. Apa tu? Sebab malu ni menjadikan kita berani. Orang tak ada kasih malu nakut.
Orang malu. Orang malu kerana ada sifat malu kita jadi berani. Berani menegakkan hak kita, menegakkan kebenaran. Kerana ada sifat malu, kita ada balik rasa sepuluh. Orang ngorak kami kita, ngorak anak negara kita, masuk rumah kita tekan kita malu. Pasal malu itu mendorong sifat semua. Orang ada rasa malu, tak ada semua. Orang bawa bini dia kata-kata ni tak mau lipat saya boleh dia kata aku sekarang. Baik. Jadi malu itu menjadikan usaha kita berani untuk menegakkan hak, mempertahankan agama. Malu untuk menjadikan kita cemburu sehingga kita jaga malu anak bini kita, rumah anak kita. Malu untuk mendorong kita untuk berjihad pada jalan Allah. Itu kata Ibn Ghazali. Sebab itu dalam Islam malu itu tak boleh buat. Dan Tuhan tidak suka kita buat malu. Dan ayat ini dia kata wal qaziminal ghaib. Orang yang menahan malu, kawat malu, selalu malu. Jalan yang betul. Malu kita ni kita guna untuk menegakkan agama. Kita guna untuk menegakkan kebenaran, untuk menegakkan hak, mempertahankan orang yang lemah, bela orang yang tidak. Tapi kalau mati, jangan dulu, jangan salah dulu. Sekolah dari cerita kan, hak yang kena dibakar. Kalau ada kawan itu jadi ijah. Sebab kalau saya jadi ijah, ada malu. Yang kena dibakar kan, dia jadi bila dia malu, bertukar. Aku soyuk ke baju, keluar itu soyuk. Tak ada boleh, dia kali malu baju soyuk macam, luar tak soyuk. Itu nak tengok sudah soyuk. Hati tak soyuk. Jadi malu itu penting kata Ibn Ghazali dan kita ada jauh di orang. Malu tidak boleh kita matikan. Sifat malu yang penting wal qaziminal ghaib. Nak malu itu nak apa? Jangan malu untuk kali. Nabi sendiri bila orang kata agama hidupnya dia. Tapi bila orang mencapai agama, memblekehkan agama, Nabi memang kuat dalam agama. Dia orang cacat. Bila agama ni disentuh, itu sifat Nabi. Tapi kalau orang kata kau pribadi dia, bila tak takut ya, itu dia gitu ya. Tapi bila orang sentuh agama, orang menghina agama, dia orang cacat dalam Nabi. Memang kuat. Itu sifat-sifat itu kalau kita penting. Itu pun tidak bertindak dengan satu kali. Jadi kita yang penting, malam kita kena tahu. Kita kena jawab, jangan kita lepaskan dengan tidak apa itu dengan tidak pertimbangan. Sebab dia membawa keburukan, membawa penyesalan. Malu. Ini nomor 2 sifat yang kedua. Wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang. Itu sifat yang ketiga, memaafkan kesalahan orang. Kita dengan orang memang kadang-kadang kita masalah orang, kadang-kadang kita masalah kita. Dan sifat yang terpuji orang bertakwa dia maaf kesalahan orang. Maaf. Kok mana boleh maaf? Tak? Kalau ada maaf tak? Juga kadang-kadang tak ada maaf. Tetapi seboleh-bolehnya maafkan. Maafkan kesalahan orang ini. Lebih lagi kalau kesalahan itu tidak sengaja. Tidak sengaja. Ada pasal kita duduk dia sipir ada hati sehingga jadi sakit ibu. Dia dendam sakit ibu. Sebab tu dia tak boleh sipir dendam. Kita boleh kuat dendam. Rasa Amba ingat Allah yang sendiri ibu bapa dia sebut dan ditulis dari kitab. Kita dalam hidup ni amal penuh sebut nama. Kita dalam hidup ni ada 2 kali kita kena ingat, 2 kali kena lupa. 2 kali kita kena ingat, 2 kali kena lupa. Kalau banyak kita kena ingat, nombor 1 budi orang kita. Orang yang baik kita, orang dulu kita budi orang. Kata budi, orang lain kata budi orang. Kepada kita ni kena ingat. Jangan lupa budi orang. Terutama budi ayat kita. Ayat kita dalam satu sekali berbudi pada kita. Jangan lupa. Ingat sampai bila-bila pun kita ingat budi orang. Yang kedua yang kita jangan lupa kesalahan kita orang. Kesalahan kita kepada orang. Jangan lupa. Kita kena ingat sebagai sempadan dan kita kena selesai. Kalau boleh minta maaf. Minta maaf dengan dia. Kesalahan kita kepada orang. Jangan kita buat tak benar dengan orang kita bodoh. Kita ambil harta orang, kita minum orang, tiba-tiba kita buat pasal dia tak tahu apa lagi. Kesalahan kita pada orang kena ingat. Yang 2 kali kena ingat. 2 kali kita melupa, tak selalu fikir, tak selalu simpan, tak selalu bukit. Tak boleh. Nombor 1 budi kita orang. Kita buat baik orang, kita tolong orang, tak selalu bukit, tak selalu ingat, tak selalu simpan. Lama tulis sosok
akhirnya aku bisa dihormati sama. Oh, akhirnya aku laju air goreng, kita kopi mati, kita main tu di dalam jajaran. Jangan nipu. Jadi kebaikan kita kepada orang, kita lupa. Tosok kita simpan, yang kita seluti. Dia tu hadilah kebaikan kita. Kalau kita buat, Allah SWT tanda. Mereka tanda, esok tu yang bukan dia lepas. Lepas tu kita lupa. Yang kedua, kesalahan orang kepada kita. Kata ulama, kesalahan orang kepada kita. Orang guna dengan kita. Orang kata untuk kita. Orang gambar pula orang buat salah kita ni. Tosok simpan dalam hati. Tosok simpan dalam hati. Kita suka Tuhan lah. Biar Tuhan dapat. Kalau dia buat dengan yang terbaik, Tuhan itu yang kita lakukan. Ada pun seorang sahabat Nabi, dia jalan-jalan kerja, mana perang, curi pipit dia tak pergi mana-mana. Tapi orang curi dah, dia tak cakap, kenapa pergi tu sampai dia berdoa, wahai Tuhan, dia katakan orang curi tak pergi sungguh. Sampai dia ambil pipit aku, dia ada buku keperluan dia dengan pipit aku. Dia tak boleh. Kalau dia curi di kanan jahat, cukuplah orang yang terakhir, kejahatan dia yang terakhir. Dari kamu itu dong. Kalau kita baik lebih jelas. Banyak banyak peti kan itu. Banyak banyak peti jahat dong. Lipah lagi lagi di masjid. Tunjukkan itu. Tapi sahabat ya arti comel. Ya dong baik kan. Kalau dia curi sesuatu tak ada binti, biarlah cukup keperluan dia dengan binti aku ya. Tapi kalau dia curi di kanan dia jahat, biarlah kejahatan dia dipakai sekali. Malah lepas nipu. Dah ada juga mana lupa siapa ada mati ke banyak kok. Atau masuk je ke berhenti dengan curinya. Tapi dia sebab Tuhan, sebab Tuhan kita tahu. Sebab Tuhan kita tahu, apa dia hukumnya yang sesuai. Kalau kita tidak suruh dia waktu, suruh pukul lembu, sendok lembu, mungkin kita buat lebih pada sebab Tuhan kita tahu, aku nak pukul gapa dalam dunia. Nak sudah kembali, nak sudah gapa, aku lebih tahu. Mudah semikir. Tapi kalau kita minta kepada Ya Allah, biar anak jatuh di masjid. Mau biar nyekap orang ekor hati. Jadi kita jadi lebih dulu. Jadi itu. Jadi dua kali lagi kita pernah ingat, dua kali pernah lupa. Baik. Balik pada seterusnya. Maaf oleh. Dan yang seterusnya ialah wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Buat perkara yang baik. Jadi pak ciri. Pak ciri pertama, menafkahkan harta, menerima harta, menahan kemarahan, memaafkan kesalahan manusia, dan mengasihi orang apa ni? Buat dulu yang muhsin, yang benar baik. Ada cerita seorang khalifah, silap saya Al-Ma'mun. Satu kali Al-Ma'mun ni dia bangun subuh, dia bangun subuh. Dari sejak lebih kurang satu dia bangun. Dan dia ada orang lagi hamba dia yang akan mari mari air untuk ambil wudhu. Kalau yang itu dia ambil wudhu, dia semaya sunat sebelum subuh. Jadi satu kali dia bangun tak mandi. Hamba tu tak mandi. Dia tu tak mandi. Dia cari kalau jadi tu. Goli ni jadi tu nanti balik dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku gimana mereka tu pun tak tahu. Dia goli dia teruk sepanjang. Kawan depan dia malu tu. Tapi orang yang dulu dia bila dia malu, ampun dia baca ayat ni. Baca ayat ni wal-qadhimina al-ghaiz. Dia pun berhenti kejut dia. Orang yang dah malu tak jadi dia malu. Berhenti dia. Kalau kita sambung pula wal-afina 'anil nas. Memaafkan kesalahan aku tak apa. Kesalahan malam ni. Kalau dibaca lagi wallahu yuhibbul muslimin, Tuhan itu orang yang buat baik. Dia kata, ini aku merdeka kan melepas. Boleh gitu. Ada ukur juga gitu. Tapi orang dulu dah tahu orang dulu dah tahu ini hamba. Taraf dia tu hamba. Kalau kita orang gaji tak boleh tanda hamba tu dia ingat ayat Quran. Dia ingat bila tulis dia waktu dia baca wal kazimina wal kawan itu sentuh lantai. Kalau besok dia baca Quran. Bila kita baca ayat Quran dia ingat, geti. Kalau malu boleh geti. Bila kita kata wal
Salah. Baca lagi Allah biru sini, aku mendekor kenapa? Bebas dan itu binti lagi mana? Tengok ya, cerita ada di riwayat. Bagaimana orang dulu hidup dengan Quran? Hidup dengan Quran. Quran itu dikesan kepada dirimu. Ada satu peristiwa mana ingat oleh kita ni, seorang kuat, dia kecek dengan Quran macam, dia guna Quran macam kecek. Orang tanya dia jawab, betul dia jawab guna Quran. So. Orang hebat masyarakat Islam zaman dulu. Baik-baik cerita kita dan empat ciri yang disebut. Kemudian sebelumnya ada ayat 135, orang bertakwa ni ciri yang bertakwa yang lain, wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiayai diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka, dan sebagaimana tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah, dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu sedang mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya. Jadi sifat yang sebenarnya ialah orang yang bila buat perbuatan yang di sini kata ulama zina. Yang sebab zina ni dari Quran yang panggil fahisyah. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Zina itu perbuatan fahisyah, dosa besar. Jadi sini kata 167 iaitulah orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji, maksudnya perbuatan zina, ataupun dia buat dosa. Selama aku sama ni dosa dalam kata yaum, semaya lewat apa ni, gapalah kita kata, kecek, tak benar perbuatan-perbuatan tidak baik ni yang menyebabkan dosa, dia terus ingat pada Tuhan. Ingat pada lepas dia menyesal, Allah aku sepenuh tadi aku buat zakarullah. Maksudnya zakarullah ni mengingat Tuhan, mari rasa menyesal. Semaya lewat aku ni duduk hari buat siapa pun ni semua baru mayasa ada pasal-pasal kita buat bagi contoh tak pergi bohong kanya tu hari buat benda yang tidak ada kaitan. Sebab itu jadi mari pasal besar ataupun dia berzina, kemudian dia berzina kaki ni dia ingat apa sebab itu pernah berlaku zaman Nabi sebut cerita yang masyhur Ma'is pergi jumpa dengan Nabi dan seorang perempuan. Ada banyak cerita lah. Antaranya Ma'is ni nama dia Ma'is Al-Aslami. Apa ni? Ma'is Al-Aslami daripada Bani Aslam. Dia berzina. Orang tak tahu saya. Dia pergi jumpa Nabi. Dia nyesal. Dan lepas dia nyesal, waktu berlaku tu dia tak kena kawan ini. Boleh jadi tengok orang kena comel. Tak tahu lah cerita lagu mana. Jadi Nabi pun tak tanya. Dia berzina dengan siapa? Tak tanya pasal ni. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni tak berzina. Nabi tu lama-lama ni, Nabi panik tak serina. Dia mari boleh, oh ya aku zina ya Rasulullah. Dia Nabi panik tak serina. 3 kali dia mari dengar. 3 kali Nabi dengar. Nabi pun panik tengok orang ramah. Mengenal siapa. Dia berkata, segar atau segar? Mana tahu tak dia tak segar dia boleh tengok. Nabi nanya, mengenal. Aku juga ini segar tak? Dia berkata segar tak? Muni boleh-boleh sudah ada segarnya. Kalau segar tapi boleh ya. Muni boleh-boleh ada. Boleh bincang nama, boleh bahasa panas baru. Jadi segar. Lalu bila orang kata segar, sehat lah mana segar, warna kita Nabi baru dengan adab dia. Sungguh baru zina. Sungguh dia Rasulullah. Tak Nabi kata mengenai cium kau peluk kau tidak sampai mereka berzina. Saya berzina suruh ibu masuk dalam zakat itu bahasa ya. Ada satu riwayat kata suruh badan zina masuk dalam dia kan suruh kan namanya besar. Bila besar Nabi pun suruh rejak kalau suruh apa ni kerja apa gita dengan badan ada sekat siapa mereka? Mari mengaku sendiri. Kita tahu penjaga maksiat tak ingat tak tubik dalam blog tak ada dalam Facebook apa dia mengaku sendiri pasal dia isah dia tahu buat yang besar masuk pada kawan ini maka dia menyesal dia buat dan Nabi hukum dia mengecik kepada setengah sahabat menyokong pada puasa Nabi ada nanya dia ni
dosa dia pasal dia bertobat seluruh diri. Tapi Nabi hebatnya Islam, Nabi tak tanya umat 3 masa Nabi terima orang tua wanita, orang tak tanya. Dia tak tanya. Nabi tak tanya. Dalam Islam ada salah orang dari orang. Dari orang salah orang. Cukup dari orang. Jangan cukup dari. Orang kata itu kan. Kamu lihat kan? Betul beliau okey. Dia pada kamu. Itu cara Islam. Itu soal lagi. Ghamidiyah ni soal berubah mana banyak ghamid. Al-Ghamidiyah. Dari segala hadis 10 norma Ghamidiyah asal Al-Ghamidiyah. Tapi peristiwa ni lain lagi. Kalau kita baca dalam murayat berlaku waktu lain. Kau dengar tu? Mari jumpa Nabi ya Rasulullah. Pukul hamba dan hamba zina. Betul. Ada ngadu. Ngadu puji main kepada Nabi. Dan Nabi tanya orang saya asal dia tak ada lelaki. Dan Nabi kata balik dulu. Tunggu berapa bulan. Balik. Tunggu berapa bulan. Mari bawa anak perempuan. Bawa anak perempuan. Tunjuk aku kan itu harus jatuh hukum. Nabi kata balik perempuan dulu anak. Dari bahasa Arab kata hatta Fatimah. Sehingga anak ini boleh makan macam ni lah. Manakala kita boleh makan nasi lecek, boleh makan roti, boleh makan ataupun farlis tu susu apa biskut dia boleh makan. Ya balik. Dia boleh. Bawa dulu kan. Dia buat dulu kita dalam anakku boleh makan lagi lah. Allah Tuhan. Kalau nak pintu lagi sahabat tak pakai siapa mana? Dan mana boleh? 3 kali orang tu tunjuk depan aku tunjuk aku boleh makan. Dia cicak roti dengan susu suar. Aku makan boleh. Dan Nabi kata ambil anak dia. Ambil anak dia pergi kau dia. Ambil dia. Kita tu pakai. Kali bukan panas kat ini. Pakai baju boleh, kundu boleh. Kerja. Kepada siapa mati mereka. Ni orang yang betul-betul isap dan taubat. Maka kita taubat, kita layak orang. Kau kena ingat lagi tak mengaku. Ni orang. Imej. Jangan kadang-kadang kita manusia kita lupa diri. Kita nak kawal. Kita buat benda salah. Tapi orang yang baik ni, orang yang imej tu dia isap. Dia kata waladzina idza fa'alu fahsyatan zakarullah. Ingat Tuhan, isap dan betul balik ini. Jadilah kasih sayang Tuhan kepada kita manusia. Dia tahu kita ni ada penuhnya. Kita ada nafsu lah. Ada penuhnya ni. Kadang-kadang kita buat silap. Tapi Tuhan ni, dia tahu kelemahan manusia. Dia sedia jalan balik. Jalan yang sesat sana dia taubat. Taubat itulah kaedah agama untuk membetulkan kesilapan kita. Tuhan tahu nak sini buat hal. Tak ada manusia tahu pasal. Pasal kita manusia tu yang bernafsu benar. Ada sedikit sampai kena nampak tunggu daripada syurga. Tuhan yang kita. Kalau dia mengalir oleh perasaan nafsu dia. Nafsu nak sendiri, nak sedap. Maka kita ada tujuan dia. Ada kelemahan tak? Ada nafsu. Dan nafsu ni kita tak ada rasa malu. Dengan nafsu kita sebab memang kita buat. Ada tujuan dia buat nafsu apa jatuh nak kejatuh. Kita tak boleh malu sebab apa? Sebab itu memang perasaan. Tuhan nafsu kita menikah dan kita berlaku. Barulah dunia ni begitu sama. Menikah boleh anak kita ni sama. Hidupkan kita sama kan? Kalau kakak tak menikah, tak boleh anak. Kita mati kakak, siapa nak jaga hukum ni? Silakan orang, banyak-banyak kan? Dan orang tak berlaku kan? Jadi Tuhan sengaja buat beri nafsu supaya kita berkahwin. Bila kita berkahwin, kita melahirkan zuriat. Zuriat ini akan meneruskan kehidupan atas dunia sehingga berlakunya kiamat. Jadi betul ni natural. Dalam bahasa biasa kita panggil natural. Sebab tu nafsu itu tak boleh mati. Dalam Islam, nafsu malu, nafsu syahwat tak boleh mati. Yang penting mengawal. Tapi kadang-kadang kalau kita lemah, kita buat silap. Kita nampak molek tak ada orang yang nak buat jahat. Belakang kita nampak orang ini, semua orang ada asal nak buat benda molek. Tapi ada ketikanya kelemahan diri kita. Dan kelemahan perasaan kita diperdaya oleh syaitan, masa kita buat silap. Jadi Tuhan kan Rahman Rahim dia, kasih sayang dia, maka dia beri taubat. Mungkin tak usah siapa sepuh-sepuh, siapa nak bunuh diri, siapa gejung daripada bukit tu, aku beri jalan keluar, jalan untuk dia bagi orang kalau guna bahasa ini corrective measure. Iaitu pembetulnya, iaitu taubat. Taubat ini
Jangan tu betul kita. Sebab tu bila kita buat kalau silap, balik cepat. Supaya cepat. Cari jangan di dengan betul. Kau dengan betul tak malu. Sekali buat tak tahu buat lagi. Buat lagi tak ada pasal besar. Sehingga akhirnya dosa jadi main. Ni tak malu. Tapi kita buat sekali, Allah minta maaf lah, minta ampun lah. Buat tu buat Tuhan tu. Buat Tuhan tu, Tuhan tak sendiri buat, tak muka betul. Tak cara betul. Kau sadar, jadi betul. Ni buat Tuhan kata ni biar dengan aku. Biar. Tapi kalau kita main kisahkan, oleh ada satu hadis kursi, Tuhan kata Allah asyadu farhan bitawbatil amdi. Tuhan suka kalau hamba ni bertaubat. Suka lah seorang ibu, ia suka bila anak dia ubah, hidup anak dia enggak, maka hidup dia. Allah suka dia. Tu muk dia lagi kan. Kalau kita jadi, ya kita tak jadi muk, kita jadi pun tak boleh. Tapi kalau kita jadi anak, bila anak maka dia ubah, hidup dia enggak main itu. Maksud kita penuh dengan kasih penuh kasih sayang. Jadi Tuhan, Nabi buat gambar Tuhan gembira dengan taubat hamba dia, umpama seorang ibu yang gembira dengan anak dia lari maling beli. Tuhan tu kan. Jadi sebab tu bila kita buat hal tu, cari dia. Jangan lupa dengan kesalahan kita, insaf betul kita makan betul kan. Ini bau kita ni hidup kita selamat. Hidup kita selamat. Sini banyak orang tidak baik. Tuhan baru nak kata pasal buat dosa pada betul dengan dosa. Dia buat dia buat tu dia tak tahu. Banyak cerita kau dia. Ini kau kan. Al-Mujahid yang bagi dalam istilah hati Al-Mujahid. Orang yang membantu dosa. Orang ni payung dan aku. Dan aku. Banyak orang tak tahu dia buat video. Dia curi pada apa tak. Dia tak tahu. Dia buat nak hello dia buat tak tahu. Kalau ni lah yang memang orang lain ni susah Tuhan nak terima dosa. Jadi ini penting untuk kita ingat ni. Dan inilah kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita bertaubat dan jadi berteruskan, walau yusiru, tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu, sedang mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya. Sebab katalah taubat ni taubat sungguh. Dari istilah kamu dipanggil taubatan nasuha. Jangan taubat sampai belajar. Allah bukannya taubat tak semakin. Esok suruh bini dulu. Tanya juga Allah semakin. Petak gini pun. Esok tak jawab. Suruh bini dulu boleh. Sama belajar. Itu dia panggil taubat sama belajar. Tersilah. Itu biar taubat kita taubat waktu menyesal, merasa apa ni bersalah. Dalam hati berazam untuk tidak buat lagi. Itu ada 3 syarat yang disebut dalam kitab supaya taubat kita menjadi taubatan nasuha. Sebab dalam Quran itu ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah taubatan nasuha. Suatu taubat yang betul, yang bersih. Asal ayyukafiru ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Tuhan mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan memasukkan kamu ke dalam syurga. Itu jadi Tuhan kalau kita betul-betul taubat dan nasuha, Tuhan ampunkan dosa dan masuk ke dalam syurga. Baik, ayat seterusnya dia sambung lagi tadi. Jadi bila Tuhan cerita kepada kita sifat-sifat orang yang bertakwa tadi, Tuhan kata ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Orang-orang yang demikian sifatnya, ialah orang yang disebut dalam ayat 135 dan ayat 134 tadi, balasannya ialah keampunan dari Tuhan mereka. Tuhan akan beri keampunan kepada dia dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Tuhan beri keampunan di akhirat esok dan Tuhan masuk dalam syurga. Syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sebut syurga dengan sungai, sebut syurga dengan sungai. Kata ulama, sebab orang Arab pada waktu itu, orang Arab ni memang dia nak sungai. Sebab pada ada sungai. Kalau dia panggil sungai, sekat letih air. Wadi, oasis tu biasa tu sekat letih air. Kalau dia buat mandi, buat minum, buat masuk ke apa, itu ya, oasis. Wadi kita nak pada pasir. Sungai kita tidak ada. Sebab tu bila di Malaysia, Allah masuk syurga ya. Pokok kayu hijau
sebab tu nak banyak bijak. Mana-mana dia tengok orang yang hijau suruh patut dengan sunnah kan. Allah lihat syurga dan tinggi. Syurga nikmat. Jadi nak memenuhi kehendak ni kata Allah sebab tu pada soal apa syurga dengan sunnah. Sebab itulah sebenarnya tarikh pada orang dan kita ini kok tak ada kok sebab orang sunnah buat rumah tepi sunnah tepi tasik atas gunung apa orang nak tengok menyejukkan mana ni. Pasal mau buat kolej, ada buat kolej, buat kolej air satu, air tujuh. Pasal kita manusia ni dengan air dengan sungai ni, dia ada hubungan dekat. Jadi syurga ni, Tuhan sekali beri gambaran. Walaupun tidak syurga orang kita, lama pandang baik syurga orang, Datuk test fikir. Syurga situ tu lah, memang jauh nak kita bumi. Tapi nak semudah kita nak. Sebab kata dalam hati, dia kata ulama, kok tu dalam dalam hati ni, bukan waktu sebenarnya, lebih pada tu lagi. Cuma tu yang beri gambar yang sesuai dengan hak fikiran kita. Biar dia kita fikir, lebih pada tak kita ada. Tu kalau kita kan. Jadi dia kira benda yang mudah kita nak dimantau. Jadi kami Tuhan kepada orang yang ada sifat-sifat tadi pertama mahu kira keampunan daripada Tuhan. Manakala dosa-dosa kita Tuhan hapus semua. Lepas itu masuk dari syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Dan mereka pula kekal di dalamnya. Dan yang demikian itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Itulah sebaik-baik balasan. Saya janji Tuhan kalau kita penuhi, insya-Allah Tuhan akan beri. Ayat selanjutnya qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardh fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu contoh kejadian-kejadian yang berdasarkan peraturan-peraturan Allah yang tetap. Oleh itu mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Jadi Tuhan kata telah berlalu sebelum Nabi Muhammad, Nabi di kaum ni, Tuhan kata tengoklah kesudahan tahun Allah yang menentai Nabi, menentai Rasul. Di tanah Arab itu ada Samud, di tanah Arab itu ada kaum Ram. Semua ni wa amma taqulu fa'uliku bil tawiyah wa amma 'adul fa'uliku bi rihil sarsarin atiyah. Semua Samud dihancurkan dengan bil tawiyah, terpikir daripada langit. Maka seorang orang itu kau jatuh untuk habis dalam dunia. Tahu kamu sehingga mereka itu mati dihimpit oleh bangunan. Sebab kalau kamu ni sohor dia ni buat bangunan daripada bukit. Dia tebuk bukit buat bangunan. Bangunan yang tinggi-tinggi. Dan Tuhan kacau dia berkoyak dengan satu terpikir. Sohor tak tahu mana daripada langit untuk habis bangunan mati dia ni bergelimpang didiri oleh bangunan. Aduh dekat. Wa amma anu fa'udhiku birihin sorsorin ati. Mari yang itu mari yang itu karena hancur, mati sejuk. Mati kalau sejuk. Panas kita nak sejuk, tapi sejuk doang mati juga. Masuk dari kuliah dari kapal tu birihin sorsorin ati. Mari tinggal ke mana? Tak berhenti. Mati dengan ini. Ini berlaku di tanah anak. Ada sama ni Nabi Soleh dengan Nabi Hud. Dua-dua Nabi ini bangsa Arab. Dia ada 4 oleh Nabi Arab ini. Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ismail dan Nabi Muhammad. 4 oleh Nabi bangsa Arab. Pada ayat itu dia Arab. Nabi Soleh kaum Samud. Jadi orang ini kacau ya. Jadi Tuhan kata kalau berikut telah berlalu sebelum ada kamu ini Nabi-Nabinya banyak. Di tanah Arab saja ada 3 Nabi. Di luar pada tanah Arab Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim itu tak. Jadi semua itu saya kata fanzuru, hendaklah kamu perhati bagaimana akibat orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Mana orang yang menolak kebenaran, menentang kamu Islam ini, orang ini punya kejadian hukum yang kan. Hari ini boleh jadi terlampau, tapi satu masuk. Dan ada sekarang bukan tetap orang yang menentang kebenaran, menentang kamu, tak. Orang itu menggabung kamu, akan itu menggabung dengan kamu. Akan itu. Ada waktu kita beri. Dan akhirnya dia kata haza bayanun linnas wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Al-Quran ini ialah penerangan kepada seluruh umat manusia dan petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Jadi Tuhan ayat
supaya dia ini menjadi pendengar kepada manusia, pendengar tentang jalan kehidupan, jalan kebenaran, peristiwa-peristiwa berlaku sebelum ada ni, apa yang berlaku pada mati, wahudan, dan menjadi petunjuk kepada kita data itu. Kita nak pergi supaya jalan kita di dulu, sapa tempat kita dengan berpandukan hudan. Supaya kita nak pergi mana, kita tengok betul. Dan ini GPS. Orang masuk GPS tu, masuk apa dia balik? Tak betul. Saya istilah kalau 32 apa kapal di mana itu semula tak kita ingat kapal itu dibagi tempat dia dalam location kita masuk di mana lebih mampak jadi soalan-soalan gitulah kalau kita nak balik ke akhirat nak sapa pada Tuhan maka Tuhan menjadi GPS kalau kamu boleh guna bahasa GPS itu jadi kita guna GPS itu barulah kita sapa supaya tengok GPS kita tak sosok. After 10 minutes turn right. Kejap putih kita baik buka dulu. Boleh tetap lagi. Waktu sesat juga pakai GPS. Mungkin GPS kejap putih yang kita Melayu itu. Masalah. Apa kan? Tapi kalau kita guna GPS, sabar. Atau kita tengok. Apa ni? Sign. Jadi kalau ibarat ada. Sebab tu kandungan yang lain dipanggil ayat. Ayat ni bahasa kita kata sains. Sains itu sains kok. Kita kata sains kok. Betul juga kan? Nak ikut lupa ni. Siapa? Kalau kita tak tahu waktu lagi kita sama. Jadi Quran ini mudah. Wa mau'izatul petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. 3 kali oleh Yesus. Quran ini pertama ayat, yang 2 bulan, yang 3 mau'izah. 3 kali oleh kita pendengar petunjuk dan juga peringatan atau pengajaran kepada siapa? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.